Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1049. Antara paparan utama. PH gesa 3 serangkai direhatkan. Kejahatan merosakkan negara. Siapa lantik Azam Baki? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Akhirnya Majlis Presiden Pakatan Harapan bersuara setelah memerhatikan bahawa kerajaan seperti meremehkan kemelut yang menimpa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM baru-baru ini. Majlis Presiden Pakatan Harapan berkata mereka telah meneliti kenyataan media 6 ahli Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR yang telah menjauhkan diri mereka daripada kenyataan Tan Sri Abu Zahar, pengerusi LPPR yang telah cuba membersihkan nama Tan Sri Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM. Kenyataan media 6 ahli LPPR ini amat mengejutkan dan membuka mata seluruh negara kepada kepincangan yang berlaku dalam proses siasatan terhadap dakwaan pemilikan saham Ketua Pesuruhjaya SPRM. Jelas SPRM atau Badan Penasihat SPRM tidak boleh melakukan siasatan terhadap Ketua Pesuruhjaya sendiri dan siasatan oleh badan bebas yang tiada kaitan dengan SPRM amat diperlukan, kata mereka dalam satu kenyataan. Menurut Majlis Presiden Pakatan Harapan, kenyataan 6 ahli LPPR ini menjadi bukti paling kukuh pengerusi LPPR sudah tidak diyakini dan tidak dipercayai ahli LPPR. Oleh itu, Tan Sri Abu Zahar perlu direhatkan sehingga selesai siasatan penuh terhadap Ketua Pesuruhjaya, tegas mereka. Kenyataan tersebut dikeluarkan oleh pimpinan tertinggi parti-parti yang bergabung dalam Pakatan Harapan iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim Keadilan, Muhammad Sabu Amanah Lim Guan Eng DAP dan Datuk Seri Panglima Madis Tangau APCO. Majlis Presiden Pakatan Harapan juga menyentuh mengenai sikap pengerusi Panel Perundingan dan Pencegahan Rasuah PPPR SPRM Tan Sri Borhan Dollah yang tidak mengendahkan surat melalui email yang dikirim oleh Profesor Dr. Edmund Terence Gomez. Mereka menuntut supaya Borhan Dollah direhatkan sehingga siasatan yang sama selesai kerana enggan bertindak menyiasat Azam Baki. Sungguh pun beliau berkemungkinan telah melakukan kesalahan undang-undang dengan membenarkan akaun saham digunakan oleh adiknya secara proksi berkaitan dengan perdagangan berjuta-juta saham dan waran. Perlu ada pimpinan baharu yang bersih, profesional dan bebas untuk mengetuai LPPR dan PPPR SPRM agar kewibawaan, integriti dan kredibiliti SPRM dapat dipulihkan semula, tegas mereka. Selain itu, Majlis Presiden turut memandang serius dan perlu menegur kenyataan media 3 timbalan Ketua Pesuruhjaya SPRM yang menyatakan sokongan terbuka terhadap Ketua Pesuruhjaya serta membuat tuduhan motif dendam politik. Mereka ialah Ahmad Qusai Yahya, Operasi, Nur Azlan Muhammad Razali, Pencegahan dan Juni Pahwandi, Pengurusan dan Profesionalisme. Dalam kenyataan tersebut, mereka menolak dakwaan terhadap Ketua SPRM dan menyifatkan ia serangan terhadap Suruhanjaya anti rasuah berkenaan dengan menegaskan, kami menggesa agar semua pihak menghentikan kemelut ini dan membiarkan proses undang-undang berjalan secara adil, telus dan saksama. Warga SPRM tetap bersatu hati dalam mempertahankan institusi Ketua Pesuruhjaya SPRM demi kelangsungan pencegahan rasuah di negara tercinta. Azam memiliki 2,156,000 saham berdasarkan laporan tahunan 2015 Excel Force Berhad dalam syarikat itu pada 21 Mac 2016 ketika menyandang jawatan Ketua Bahagian Siasatan SPRM. Majlis Presiden menegur sikap 3 pegawai kanan SPRM tersebut, kata mereka. Tindakan janggal mereka secara terburu-buru menyokong bos mereka dengan kenyataan terbuka menyerupai tingkah laku ahli politik dalam sebuah parti politik dan bukannya agensi terhormat seperti SPRM.
Sebagai penyewa awam, ketiga-tiga pegawai kanan ini patut tahu bahawa kenyataan mereka boleh ditafsir sebagai percubaan mempengaruhi proses siasatan terhadap Ketua Putrajaya dan mengandungi tuduhan serius yang menimbulkan pelbagai tanda tanya. Oleh itu, pegawai-pegawai kanan ini perlu membuat laporan polis dan biarkan pihak polis diraja Malaysia siasat secara terbuka kerana sememangnya SPRM tidak akan menyiasat Azam secara bebas dan profesional. Sebaliknya akan membersihkan nama beliau. Majlis Presiden juga menemplah SPRM yang tiba-tiba menyiasat Suruhanjaya Security (SC). Kalau begitu, suatu siasatan yang dijalankan secara mendadak oleh SPRM ke atas Suruhanjaya Security tak kala sedang menyiasat perdagangan saham secara proksi oleh Azam Baki di mana ramai telah pun dihukum sebelum ini. Boleh juga disifatkan sebagai tekanan untuk motif dendam politik, tegas mereka. Pada 9 Januari lalu, tiba-tiba muncul 4 individu di Ibu Pejabat SPRM bagi membuat laporan berhubung dakwaan salah laku membabitkan SC serta ahli lembaga pengarahnya. Menurut utusan online, difahamkan sekurang-kurangnya 3 kepincangan salah laku diserahkan kepada SPRM iaitu kes membabitkan ahli keluarga pengurusan tertinggi SC yang dikatakan mendapat jawatan utama dalam syarikat disiasat badan itu. Pelik sungguh dari mana datangnya pengadu-pengadu ini. Apapun, Majlis Presiden Pakatan Harapan tetap bertegas bahawa kemelut yang ditanggung oleh agensi ini dibawa ke Parlimen tanpa halangan. Kami mengulangi pendirian bahawa satu sidang khas Parlimen perlu diadakan segera untuk merunding dan membincangkan isu yang amat penting ini. Sebaiknya sehari sebelum atau selepas sidang khas berhubung isu banjir pada 20 Januari nanti. Sebelum itu, Pemuda Pakatan Harapan telah membuat laporan polis berhubung isu yang sama. Dalam kenyataan, Ketua Pemuda Pakatan Harapan Howard Lee Chuan Ho berkata, alasan adik Azam Baki yang menggunakan akaun sekuriti dalam pemilikan saham sudah tentu jadi bahan ketawa oleh sesetengah pihak. Hakikatnya, pencabulan integriti dan maruah institusi utama negara seperti SPRM yang kita saksikan sebenarnya adalah bahan tangisan buat rakyat, katanya. Apakah sebenarnya yang cuba disembunyikan dan dipertahankan oleh 3 serangkai yang digesa untuk berehat itu? Semakin mereka keras kepala dan berdolak dalik, semakin besar keraguan yang tercipta akibatnya. Lebih-lebih lagi, kini Azam dilaporkan telah mengambil tindakan undang-undang dengan mengemukakan surat tuntutan LOD menerusi peguam terhadap bekas penyelidik Pusat Memerangi Kronisma dan Korupsi (SIFOR) Lalita Gunaratnam yang dikatakan sebagai whistleblower dalam isu ini. Tindakan Azam ini dianggap sebagai intimidasi terhadap pemberi maklumat. Apapun alasannya, tindakan beliau tetap akan dilihat sebagai percubaan untuk mendiamkan whistleblower sedangkan SPRM dicanang di seluruh negara mengalu-alukan pemberi maklumat demi membantras korupsi dalam kalangan penjawat awam. Ingatlah, perilaku SPRM bukan hanya mendapat perhatian rakyat Malaysia tetapi juga pelabur-pelabur asing di seluruh dunia. Siapakah yang akan datang melabur jika tak diurus agensi-agensi di negara ini dipertikai ketelusan dan integritinya oleh rakyat sendiri. Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawah menyelar pihak yang dilihatnya mempertahankan kejahatan yang dilakukan tanpa rasa malu. Kononnya mempertahankan Melayu Islam tetapi apa yang dilihat hanya kerosakan yang nyata. Menjijikkan apabila pengkhianatan rasuah dan pembohongan dipertahankan oleh pihak berwajib dan umat mendiamkan diri kerana dilalikan dengan mentera Melayu Islam. Ada pula yang memilih perjuangan lebih besar daripada kerosakan ini dengan slogan No Anwar, No DAP dan Islam terancam. Apa sudah jadi kepada kita? Kejahatan di siang hari telah Allah tunjukkan di mana akal dan dhamir hati kita. Butakah kita? Soalnya. Menurut beliau, kejahatan tetap kejahatan. Cuma terdapat perbezaan dalam tahap yang meletakkan sesuatu perbuatan jahat itu lebih buruk daripada perbuatan jahat yang lain. Sebesar-besar kejahatan ialah apabila ia dilakukan terang-terangan tanpa rasa bersalah dan malu pada perbuatannya, ujarnya dalam satu kenyataan. Beliau memetik firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 58 surah Al-Qasas yang bermaksud, dan berapa banyak kami binasakan negeri-negeri yang penduduknya telah berlaku sombong dan tidak bersyukur dalam kehidupannya. Menurut Mujahid, tahap kejahatan dinilai juga daripada sudut siapa pelakunya dan siapa yang terkesan daripada perbuatan jahatnya. Sebab itulah hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Umar menjelaskan tentang kedudukan seseorang yang diamanahkan mengikut tahap penguasaannya bermula daripada amir, seorang ketua yang besar sehinggalah kepada ketua keluarga dan seorang isteri terhadap suami dan anaknya.
Dari kacamata syariat Islam, negara Malaysia dilanda tanda-tanda yang boleh membawa kehancuran dan kerosakan kerana kejahatan pemimpin yang telah meninggalkan kesan kepada rakyat yang bergantung harap kepada mereka. Sebesar-besar kejahatan ialah menjadikan kedudukan sebagai habuan pribadi dan dalam proses itu mengkhianati amanah dan mandat ummah, tegas beliau. Sedangkan Islam meletakkan amanah itu paling utama seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat 27 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah ke atas kamu sedangkan kamu mengetahui salahnya perbuatan tersebut. Al-Anfal ayat 27. Mujahid mengambil tragedi tsunami Balak yang berlaku di Pahang baru-baru ini sebagai contoh bagaimana amanah itu diingkari oleh pemimpin. Kita dikejutkan dengan banjir baru-baru ini, namun apa yang lebih menggerunkan ialah batang-batang balak yang bergelimpangan di bawah arus air banjir sehingga terhempas di atas bumbung rumah-rumah rakyat Marhain. Kerosakan nampak jelas kerana ketamakan manusia di atas yang meninggalkan kesan menyayat hati kepada rakyat. Balak yang dicari tetapi bala pula menimpa rakyat. Ini petanda kejahatan yang dilakukan terang-terangan dan hikmah banjir mendedahkan segalanya. Sekarang kejahatan dapat dilihat oleh semua rakyat, katanya. Namun dalam kita merungkai kejahatan gerombolan yang mempertahankannya, kita tidak lupa juga kepada kebaikan Kementerian Pendidikan yang memaklumkan bahawa murid-murid yang kehilangan atau buku teksnya yang rosak akibat bencana banjir yang melanda tidak perlu menggantikan buku teks mereka. Untuk makluman semua, berdasarkan rekod yang ada pada kementerian sehingga hari ini, sebanyak 263,622 naskah buku teks yang rosak akibat banjir melibatkan 14,422 orang murid di seluruh negara. Berdasarkan rekod ini, kementerian mempunyai stok yang mencukupi untuk menggantikan buku teks yang rosak. Kepada murid kehilangan buku teks atau buku teks mereka rosak akibat banjir, jangan risau. Anak-anak tak perlu membayar ganti rugi di atas kerosakan buku teks mahupun menggantikan buku teks mereka, kata Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razif Jidin. Macam mana kanak-kanak itu akan pergi ke sekolah jika jalan dan jambatan rosak teruk? Kerja pembaikan yang amat diperlukan ini jatuh bahu dan bidang kuasa siapa? Kementerian Kerja Raya KKR mengumumkan sebanyak 1.4 bilion ringgit diperuntukkan bagi kerja membaik pulih infrastruktur kritikal membabitkan 987 lokasi jalan rosak, jambatan runtuh dan runtuhan cerun yang terjejas susulan bencana banjir di seluruh negara setakat ini. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata daripada jumlah itu sebanyak 928 telah selesai kerja pembersihan dan dibuka untuk laluan sekurang-kurangnya satu lorong setakat hari ini. Jangkaan siap bergantung pada tahap kerosakan. Fokus kami adalah jalan kritikal. Kami akan pastikan jalan terputus itu akan dapat dilalui. Kami dah mulakan serta-merta selepas banjir reda dan ada jalan yang dah siap bulan ini. Selain itu ada juga yang ambil masa sekurang-kurangnya 6 bulan dan insya-Allah dalam tahun ini kami usaha untuk siapkan semua, katanya di petik bernama. Semoga KKR dapat melihat di mana infrastruktur yang harus diutamakan selain menjaga kualiti kerja-kerja pembaikan pulih yang dilaksanakan. Demikian sebahagian kos yang ditanggung oleh pembayar cukai akibat pelanggaran amanah pihak tertentu yang menyebabkan kerosakan melampau. Jika kita lihat apa yang berlaku di Pahang, adakah pihak yang bertanggungjawab terhadap kerosakan itu sudah membayar kos di atas ketamakannya? Rakyat tidak nampak ada usaha ke arah itu. Pemimpin masih membisu berhubung syarikat pembalakan yang menjadi penyebab kepada kemusnahan harta dan rumah yang dialami rakyat. Ini kerana Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar masih krik-krik dengan isu siasatan terhadap Ketua Pesuruhjaya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Tan Sri Azam Baki, yang katanya sedang diteliti oleh Suruhanjaya Security dan Polis Diraja Malaysia, PDRM. Saya sedar ramai pihak yang mendesak agar tindakan diambil terhadap Tan Sri Azam. Bagaimanapun saya ingin mengingatkan semua pihak bahawa perkara ini masih dalam siasatan dan kami hanya boleh membuat keputusan mengenai perkara itu selepas selesai siasatan oleh SC serta PDRM. Menurutnya dalam kenyataan di petik bernama, kemelut yang berlaku di SPRM hanya merupakan salah satu daripada manifestasi tindakan penggubal dasar yang gagal melaksanakan amanah yang diberi oleh rakyat dalam pilihan raya umum. Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengingatkan kita. Firman-Nya dalam surah Ar-Rum ayat 41. Telah nampak jelas kerosakan di daratan dan di lautan air di atas apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia, iaitu perbuatan manusia, supaya kesannya dikenakan ke atas mereka dari sebahagian kerosakan yang mereka lakukan, agar demikian azab yang menimpa mereka dapat menyedarkan mereka supaya mereka berhenti membuat kerosakan.
Seharusnya firman Allah Subhanahu Wa Taala itu menginsafkan kita bahawa kita telah tersilap semasa memilih siapa yang harus menjadi rakan kita dan siapa wakil kita semasa pilihan raya umum ke-14 dahulu. Kita telah memilih mereka yang mengkhianati kita dan gagal. Akibatnya, negara sedang menuju ke arah kemusnahan. Belajarlah daripada satu riwayat mengenai kepimpinan Amirul Mukminin Umar Al-Khattab. Ketika menjawab sebagai khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menegaskan, seandainya seekor keledai terperosok ke sungai di kota Baghdad, nescaya Umar akan diminta bertanggungjawab dan ditanya, mengapa engkau tidak meratakan jalan untuknya? Tan Sri Azam Baki mula memegang jawatan sebagai Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada 9 Mac 2020. Maknanya sudah hampir 3 tahun beliau menerajui SPRM. Tiba-tiba hari ini kecoh pula tentang isu pelantikan beliau. Semua gara-gara Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki itu didakwa memiliki saham syarikat dalam senarai awam pada tahun 2015 dan 2016. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyidin Mat Yassin menafikan beliau memilih Azam Baki untuk dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM pada tahun 2020 itu. Beliau menjelaskan pelantikan Azam telah melalui prosedur yang ditetapkan untuk mana-mana jawatan dalam kerajaan. Mahyidin berkata pelantikan itu diperakukan oleh sebuah jawatan kuasa dan Ketua Setiausaha Negara mencadangkan nama Azam kerana fikir beliau layak. Ya, dia dilantik waktu saya bila berlaku kekosongan bekas Pesuruhjaya yang dahulu berhenti, maka perlu ada pengganti. Yang melantik bukan saya, iaitu selepas diperkenankan oleh Di-Pertuan Agong dan proses lantikan itu teratur mengikut peraturan, katanya di petik media. Dalam pada itu, bekas Ketua Setiausaha Sulit kepada Mahyidin, Datuk Marzuki Mohamad berkata pelantikan Azam dibuat di bawah peruntukan Seksyen 5 Akta SPRM 2009. Beliau berkata di bawah Seksyen 5 Akta SPRM 2009, jawatan Ketua Pengarah SPRM adalah dilantik yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Perdana Menteri pula seperti mana dalam pelantikan mana-mana pegawai tinggi kerajaan yang lain biasanya menerima syur daripada Ketua Setiausaha Negara atau mana-mana pihak yang diperuntukkan di bawah undang-undang. Syur ini diangkat kepada Perdana Menteri dalam bentuk kertas cadangan pelantikan pegawai yang mana di dalamnya terdapat laporan mengenai kelayakan pegawai dan justifikasi pelantikan. Terdapat proses tertentu dalam perkhidmatan awam yang menentukan kelayakan seseorang pegawai untuk dilantik mana-mana jawatan. Ini termasuk proses tapisan keselamatan dan keutuhan yang dibuat oleh pelbagai agensi dari masa ke semasa, katanya di Facebook pada Isnin. Marzuki mengulas persoalan yang dibangkitkan penasihat khas kepada Perdana Menteri Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia, Datuk Seri Azalina Osman Said, sama ada Mahyidin selaku Perdana Menteri ketika itu membuat semakan latar belakang Azam sebelum melantiknya memegang jawatan tersebut. Untuk rekod, Azam adalah timbalan Ketua Pesuruhjaya SPRM sebelum beliau dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya. Terdahulu, Azam dalam kenyataannya dalam sidang media berkata, saham-saham tersebut telah pun dipindahkan kepada akaun milik adiknya, Nasir Baki. Saya tidak melihat ia satu isu apabila membenarkan adik saya menggunakan akaun saya untuk membeli saham. Jika ia satu kesalahan, beritahu saya bahawa ia adalah satu kesalahan, katanya seperti di petik media. Pada Rabu minggu lepas, Pengerusi Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR Tan Sri Abu Zahar Ujang menyatakan LPPR yang juga satu daripada 5 badan pemantau bebas SPRM mendapati tiada sebarang pelakuan jenayah atau percanggahan kepentingan membabitkan Azam dalam urus niaga saham pada 2015. Bagaimanapun, 6 ahli LPPR itu menyifatkan apa yang dikatakan oleh Abu Zahar adalah pandangan peribadi beliau. Mereka menegaskan pada mesyuarat itu atau pada bila-bila masa selepas itu tidak pernah menyatakan pendapat seperti yang disebut Abu Zahar. Sebelum sidang media itu, anggota LPPR mengadakan perbincangan berasingan dengan Abu Zahar dan mencadangkan supaya perkara itu dirujuk selanjutnya kepada sama ada sebuah jawatan kuasa bebas, jawatan kuasa khas Parlimen mengenai rasuah dan panel aduan SPRM, tegas mereka. Kenyataan bersama itu, kata mereka, adalah bagi menjaga integriti LPPR serta institusi berkenaan. 6 anggota LPPR tersebut adalah Tan Sri Ismail Omar, Datuk Sri Azman Ujang, Datuk Sri Akhbar Sattar, Datuk Hamzah Kasim, Datuk David Chua Kokti dan Profesor Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof. Mengulas mengenainya, Abu Zahar Ujang berasa kesal berhubung kenyataan media yang dikeluarkan 6 anggota LPPR tersebut. Sebagaimana yang telah saya tegaskan daripada mula-mula lagi bahawa yang lebih penting ialah kedudukan institusi SPRM mendapat sokongan daripada rakyat.
Tujuan utamanya memerangi gejala jenayah rasuah dan salah guna kuasa tanpa khawatir, takut atau memihak kepada sesiapa, katanya seperti dipetik utusan online. Pemimpin sama ada di peringkat pengubat dasar mahupun pelaksana dasar bercakap mahu mempertahankan kedudukan SPRM, tetapi pada masa yang sama tidak dilihat memiliki iltizam yang tinggi untuk melakukannya. Mahyadin selaku seorang ahli politik sudah tentu amat arif berhubung sepak terjang mereka yang dalam lingkaran kuasa. Justru beliau memilih untuk menjauhkan diri daripada apa-apa unsur tidak pasti dalam pelantikan Azam. Jika kata-katanya boleh dipercayai, maka bukan hanya SPRM perlu dirombak semula, malah jawatan kuasa yang diberi mandat memilih ketua-ketua agensi dan institusi dalam negara ini juga perlu dirombak semula selain proses yang mereka guna pakai untuk pelantikan tersebut. Namun jika dilihat daripada sudut lain, Mahyadin sendiri tidak pernah menafikan sebuah audio bahawa beliau mengamalkan pendekatan scheme of things untuk membeli kesetiaan. Jangan disuruh pegar menjaga padi. Akibatnya padi tak jadi, pemilik menggigit jari. Dalam isu yang melibatkan agensi ini, pemiliknya ialah kita, rakyat Malaysia. Fikir-fikirkanlah, kata pepatah Turki, busuk ikan mula di kepala. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan reporterjomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Melalui cara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.